Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 12 September 2021 bersama saya Syazli Sufi Cik Unit. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyantuni penduduk orang asli di daerah Pekan. Baginda yang meraihkan lawatan Tuan Yang Terutama Duta Kesatuan Eropah ke Malaysia, Encik Mikhalis Rokas, yang masuk hari kedua telah bercemaduli di kampung orang asli Gumom. Dalam lawatan tersebut, baginda dan rombongan turut mencuba memakan sirih dengan tunjuk anja daripada pengurusi Jawatankuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung JKKK orang asli Gumom, Nasyitah Dewi K. Paramatan. Baginda turut mempamerkan kebolehan menyumpit apabila semua sumpitan baginda mengenai sasaran dalam lawatan kira-kira 2 jam tersebut. Baginda yang sebelum ini melakukan tinjauan udara bersama Tuan Yang Terutama Encik Mikhalis Rokas turut berkenan mencemaduli meninjau kawasan Tasik Chini dan mendengar sembah taklimat berkenaan tasik tersebut. Baginda turut berkenan membawa Tuan Yang Terutama Encik Mikhalis Rokas dan rombongan melawat Masjid Sultan Abu Bakar sebelum seterusnya berangkat ke Muzium Sultan Abu Bakar untuk melihat beberapa koleksi Kesultanan Melayu Pahang yang dipamerkan. Baginda kemudian telah berkenan melawat 3 buah ladang melibatkan ladang Madu Kelulut, ladang Madu Lebah dan ladang Fetergasi Timun sebelum berangkat pulang. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Ketua Bahagian Perdagangan dan Ekonomi Kesatuan Eropah Encik Francisco Flores, Pegawai Daerah Pekan Yang Hormat Datuk Zaliza Zulkifli dan Yang Mulia Tengku Aiman Putra Tengku Datuk Seri Kamal Bahrain. Also the WHO have Satu cak berapa kilo? 1 jar. Seramai 651 peniaga kecil di daerah Jerantut menerima sumbangan bantuan Prihatin Pahang secara pandu lalu di Kompleks Galeri Mat Kilau Pulau Tawar, Jerantut. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda Koperasi, Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Yang Berhormat Datuk Haji Nazringah berkata, sumbangan bantuan Prihatin Pahang itu diharapkan dapat meringankan beban mereka yang terlibat. Katanya bantuan di bawah ilham Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang ini sendiri telah membawa usaha untuk membantu setiap lapisan masyarakat yang terjejas, terutamanya pada musim pandemik ini. Dalam pada itu, beliau berharap semua usaha berterusan yang dilakukan dapat meringankan beban kepada semua golongan yang dipilih sebagai penerima. Kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan baik dan dapat menjalani hidup seperti biasa walaupun terpaksa bergelut dengan cabaran pandemik. Kerajaan Pahang terus prihatin terhadap nasib rakyat di negeri ini yang kurang berkemampuan, termasuk 13 penerima daripada Dewan Negeri Chenor menerima cek sumbangan Kerajaan Pahang. Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin berkata, sumbangan diberikan berdasarkan kepada permohonan-permohonan yang dibuat melalui kepimpinan UMNO Don Chenor. Katanya antara sumbangan yang diberikan ialah untuk membaiki rumah, mengembang perniagaan, membeli peralatan sekolah dan aktiviti JKKP serta masjid. Justru beliau berharap semoga ia dapat memberi manfaat yang besar kepada penerima dan dapat meringankan beban mereka yang terlibat. Kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan baik dan dapat menjalani kehidupan seperti biasa walaupun terpaksa bergelut dengan cabaran pandemik. Pahang mencatatkan sebanyak 584 kes baharu COVID-19 dengan daerah Kuantan paling banyak kes. Berdasarkan maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 200 kes, diikuti Temerloh 182 kes dan Rompin 67 kes. Selain itu, Lipis mencatatkan 57 kes, Pekan 46 kes, Bera 16 kes, Maran 14 kes, Bentong 7 kes, Raup 3 kes dan Jerantut 2 kes.
manakala Cameron Highland tiada kes. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini terus mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Pembinaan jambatan kedua Temerloh yang melibatkan peruntukan sebanyak 102 juta itu kini berjalan lancar dan dijangka siap seperti yang dijadualkan. Pengerusi Jawatankuasa Perlancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syarkah Haji Samsudin berkata, pembinaan jambatan berkenaan telah diluluskan sewaktu zaman pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri ke-6 lagi. Beliau yang juga Ahli Dewan Negeri Lancang berkata, jambatan kedua Temerloh itu dijangka siap dalam tempoh 1 hingga 2 tahun lagi. Ia dilihat dapat memudahkan pengguna jalan raya, khususnya di Parlimen Temerloh, sama ada untuk ke Kuantan atau ke Kuala Lumpur tanpa perlu mengharungi kesesakan jalan raya yang melampau. Dengan adanya jambatan kedua ini akan mengurangkan kesesakan jalan raya kerana jambatan lama akan digunakan untuk laluan ke Kuantan sahaja, manakala jambatan kedua yang sedang dibina akan menjadi laluan ke Kuala Lumpur. Jelasnya, pembinaan jambatan laluan kedua ini merupakan satu penantian yang lama buat penduduk di Temerloh kerana ia diluluskan pada tahun 2015 dan pada tahun 2021 ia direalisasikan pembinaannya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana berjaya membina jambatan laluan kedua tersebut walaupun ia diluluskan ketika Perdana Menteri ke-6 lagi. Lebih 1 tan ikan segar sejuk beku diagihkan kepada 310 keluarga yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Permatang Durian dan Kampung Badung Dalam, Mercong di Pekan. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Bebah Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, setiap isi rumah menerima 3 kg ikan segar yang telah diusahakan dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Negeri Pahang LKIM. Beliau berkata penduduk juga menerima barang makanan lain bagi memastikan mereka tidak terputus punca bekalan makanan sepanjang tempoh pelaksanaan PKPD yang diadakan sejak awal September lalu. Jelasnya lagi, sumbangan ini merupakan bantuan tambahan untuk penduduk yang terlibat selain daripada bantuan sebelum ini yang juga telah diberikan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB, Kerajaan Pahang dan Parlimen Pekan termasuk agensi-agensi lain. Justru beliau berharap penduduk terus kekal, bertenang dan sentiasa patuh kepada arahan dan SOP yang ditetapkan di samping menjaga kesihatan diri dan keluarga sebaik mungkin. Teruskan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berdoa agar ujian ini segera berakhir serta kehidupan kita semua akan kembali normal seperti dahulu. Beliau juga menzahirkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdiwan Ismail yang tidak putus-putus menghulurkan bantuan demi membela nasib rakyat di negeri ini. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.